Tapi sebelum nak tengok hijrah umat ni, kita tengok hijrah Nabi sikit. Tuan-tuan, 13 tahun Nabi buat dakwah di kota Mekah. Sebelum tu Nabi SAW dah duduk di kota Mekah selama berapa tahun? Lebih kurang 40 tahun. 40 tahun Nabi duduk, maknanya itulah tanah tumpah darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فسد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur pada Allah kerana limpah kurnia kasih sayang yang Allah Ta'ala bagi. Hakikatnya Allah Ta'ala yang himpunkan kita, menyempurnakan perintah yang cukup besar, salat fardu maghrib berjemaah. Taat ni boleh buat masa hidup, mati nilai taat dah tak ada dah. Siapa pun di kalangan saya dan tuan-tuan semua, tak ada siapa yang akan hidup atas dunia ni sampai bila-bila. Ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap benda hidup ada titik akhir. Suka ataupun tak, akan sampai satu ketetapan takdir Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mati. Mati ni bukan hilang, mati ni bukan lesak. Thumma ilayna turja'un. Kata Allah, kemudian kepada kami kalian semua akan balik. Bukan balik saja, tapi balik dengan kepertanggungjawaban yang cukup dahsyat ke akhirat nanti. Tak ada satu detik pun daripada kehidupan dunia ni melainkan semua kita kena jawab ke akhirat nanti. Yunabba'ul insan, Allah akan cerita semua kat manusia. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Yang dia buat Allah cerita, hak dia tinggal Allah cerita. Hak yang dia buat daripada segala maksiat dosa Allah Ta'ala cerita. Segala ketaatan yang Allah Ta'ala suruh dia buat, dia tinggalkan ketaatan tu pun Allah cerita. Sebab tu Luqmanul Hakim pesan dekat anak dia. Luqmanul Hakim ni siapa dia? Sehingga dibahaskan Luqmanul Hakim ni Nabi ke bukan. Bahkan jumhur ulama kata dia bukan Nabi. Dia hidup zaman Nabi Daud AS. Satu orang yang berkulit hitam, satu orang berbibir tebal, satu orang yang bukan siapa-siapa pun daripada jawatan. Tapi ada satu perkara yang dia buat yang Allah Ta'ala redha, yang mungkin kita tak sedar dan kita rasa kecil benda tu. Membesarkan Allah ni benda besar. Mengingatkan manusia tentang kebesaran Allah ni benda besar. Membuang nilai kebendaan dalam hati daripada manusia ni benda besar. Sebab tu Luqmanul Hakim pesan ke anak dia. Allah Ta'ala rakam dalam Quran perkataan tu. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbah. Kalaulah, wahai anak kesayanganku, kalaulah kau buat satu perkara amalan, walaupun kecil amalan tu sebesar zarrah, min qardalin fatakun fi sakhra, amalan kecil tu kau buat dalam batu. Buat dalam batu supaya tak ada siapa nampak, tak ada siapa tahu. Au fi sama, atau kau buat atas langit.
Au fil ataupun kau buat dalam muka bumi ni, kau pun tak peduli orang tahu kau, orang tak tahu, tapi kau biarlah. Ya'ti biha Allah, dan kemudian kau bawa balik kepada Allah. Inna Allah latifun khabir. Allah latif. Allah ni lembut, lunak, dan Allah khabir, halus. Tak ada siapa yang lebih halus penelitian daripada Allah. Satu syarikat main nak audit, dia jam. Dia tahu ni kalau audit ni benda detail. Kalau makhluk punya audit pun kita risau. Perhara satu syarikat. Ni Allah Ta'ala punya audit. Tak ada siapa terlepas daripada audit Allah, termasuk saya cakap. Suatu Nabi SAW susah payahkan kehidupan baginda supaya kita semua selamat ke akhirat nanti. Itu je makna maksud kehidupan Nabi. Tuan-tuan, hijrah ni benda besar. Setiap tahun kita ulang perkara yang sama, dan Allah Ta'ala atur jadual rutin tahunan kita. Allah yang atur. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Begitulah hari-hari, kata Allah. Silih berganti kami jadikan untuk seluruh daripada kehidupan manusia. Allah jadikan hari-hari kehidupan kita. Allah susun jadual daripada sejarah orang terdahulu untuk kita, supaya betul track landasan kita sebagai hamba Allah. Kita baru lepas selesai korban, habis dah tasyrik. Siapa saja yang buat keputusan untuk sembelih binatang korban lepas hari ni, lepas semalam, dah tak kira lah. Walaupun dia beli kambing tu, walaupun dia beli lembu tu harga 18,000, 18,000 dia beli, punya besar, lembu tu besar gajah. Orang pun confuse, ni lembu ke dinosaur? Ada 4 tanduk. Tanduk lembu ke tanduk rusa? Jam. Tapi nak kata punya mahal, punya besar. Ya Allah, aku nak korban. Tak ada lah. Harga dan nilai amal tu ialah pada masa dia. Terlepas habis. Siapa yang tak solat maghrib berjemaah tadi, rugi. Sebab esok maghrib lain lah. Isyak kejap lagi, siapa yang tak ikhtiar untuk salat berjemaah, rugi. Sebab isyak kejap lagi yang datang. Kalau terlepas, isyak esok lain. So tu tuan-tuan. Dan setiap apa yang kita terlepas pada amal kita, sebenarnya itu pun untuk kita istighfar dan taubat. Dan Nabi dah taubat dan istighfar untuk kita 1400 tahun dulu. Nabi SAW telah disusah payahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, 13 tahun perjalanan dakwah yang cukup susah di kota Mekah. Kalau nak cerita detail malam ni, kita akan dapat cerita detail. Saya cuma nak cerita sikit, setengah, kemudian kita akan masuk. Sebab tajuk dia bukan hijrah Rasulullah, tajuk dia hijrah umat ni. Tapi sebelum nak tengok hijrah umat ni, kita tengok hijrah Nabi sikit. Tuan-tuan, 13 tahun Nabi buat dakwah di kota Mekah. Sebelum tu Nabi SAW dah duduk di kota Mekah selama berapa tahun? Lebih kurang 40 tahun. 40 tahun Nabi duduk, maknanya itulah tanah tumpah darah Nabi SAW. Rumah Nabi ni tuan-tuan keluar daripada Mas'ah, tuan-tuan dekat tempat sa'i, tuan-tuan keluar ikut pintu Marwah, tuan-tuan nak pergi tahlul. Tuan-tuan nampak ada tandas, hak mula-mula sekali tu. Tuan-tuan pergi sebelah tandas tu ada tempat yang ditinggikan sikit, tal kecil-kecil tu. Tuan-tuan, disebut dalam Muallim Madinah tu tapak rumah Nabi dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra alaihissalam. Nabi lahir kat situ. Minta maaf, Nabi lahir di belakang tu, di library tu. Dan Nabi bernikah dengan Sayyidatuna Khadijah, Nabi duduk di situ. Dan anak Nabi 6 orang lahir kat situ. Tempat yang cukup membekas dalam hati Nabi SAW. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah. Hijrah ni bukan untuk orang tertentu, tapi hijrah ni perintah Allah. Satu orang datang jumpa Nabi, tanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'malu afdal?" Amal apa dia yang paling afdal ya Rasulullah? Nabi jawab sepatah. Nabi kata, "Al-hijrah." Sahabat tanya lagi, "Ya Rasulullah, hijrah yang macam mana?" Nabi jawab 2 patah. Tahjurus su', tinggalkan benda-benda buruk. Tuan-tuan, bukan senang. Kalau kita dah hidup dengan perkara tu, tiba-tiba datang hidayah dalam hati kita, kita nak tinggalkan keburukan tu, ni mujahadah tuan-tuan. Tuan-tuan, jangan tengok siapa-siapa dalam hijrah ni. Kerana hijrah ni perintah untuk semua orang. Ya ayyuhalladzina
amanu, wahai yang beriman, tubu ila Allah. Siapa saja orang beriman, ayat ni untuk dia. Apa ayat ni? Perintah. Perintah apa? Tubu ila Allah. Taubatlah kepada Allah. Wahai orang beriman, bertaubatlah kepada Allah. Allah tak habis kat situ, Allah sambung. Tubu ila Allahi taubatan nasuha. Bertaubat pada Allah dengan taubat nasuha. Kalau kamu ada iman, hati kamu mencintai Allah, benar kamu hidup untuk jadi hamba pada Allah, banyakkan taubat. Kita kadang-kadang tetap apa tanda dosa? Tanda dosa ni rasa tak dosa. Bila kita rasa tak berdosa ni, dosa ni. Buat salah rasa macam tak ada hal lah. Relax lah. Dan ada orang yang boleh kata Allah kan maha pengampun. La ilaha illallah. Sifat Allah memang maha pengampun, tapi mana malu kita untuk kata macam tu. Kita buat satu benda yang bapak kita larang. Masa kecil dulu ayah kata, hang jumpa hang merokok, mampu hang tu belasah. Kita merokok juga. Tak apalah, ayah ni pemaaf orang dia. Memang dia maaf lepas dia sepak 4 kali. Dan kena penyepak dulu 4 kali, dah dapatkan tu tangkap, nampak puntung rokok tu kawan punya lepak 4 kali. Dah ni Allah Taala Maha Pemaaf. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Pemaaf. Tapi siapa kita untuk meremeh-remeh dan hilang malu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Serahkan sifat Allah kepada Allah, tetapi balikkan sifat kita pada kita. Kita ni hamba, bukan siapa-siapa. Nabi SAW bila diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah, bila Allah perintah untuk hijrah, tuan-tuan, Nabi pandang kota Mekah. Nabi SAW bukan hari Allah perintah untuk hijrah, Nabi baru tahu Nabi kena hijrah. Tak, hari pertama Nabi dapat wahyu, Nabi balik daripada Jabal Nur. Tuan-tuan, lebih kurang 4 km. Nabi kena cross 3 bukit daripada Jabal Nur sampai ke rumah Nabi SAW. Sampai dalam rumah Nabi SAW menggeletar, Nabi kata, "Zammiluni, selimutkan aku." Sayyidatuna Khadijah tak kata apa, selimutkan Nabi SAW. Waraqah bin Naufal, satu orang yang begitu mahir dalam sifat Nabi. Akhir zaman yang akan hadir nanti, yang begitu mahir dalam Taurat dan Injil, diperintahkan oleh Khadijatul Kubra, oleh Sayyidina Ali. Wahai Ali, pergi panggil Waraqah bin Naufal datang rumah aku. Waraqah bin Naufal dah buta masa tu. Datang rumah Nabi dengan Sayyidatuna Khadijah duduk. Diminta oleh Sayyidatuna Khadijah kepada Rasulullah untuk cerita apa yang berlaku. Nabi cerita peristiwa di Jabal Nur. Ketika tu apa kata Waraqah bin Naufal? "Wahai Muhammad, ketahuilah, yang bertemu dengan kamu ialah sama dengan yang bertemu dengan Musa AS, sama yang bertemu dengan Isa AS. Kalau benarlah apa yang kau ceritakan, ketahuilah itulah Jibril AS." Waraqah bin Naufal kata apa? Waraqah bin Naufal kata, "Seandainya nyawa aku panjang, aku pasti akan bersama dengan kamu ketika mana orang-orang di tempat ni akan halau kamu keluar nanti." Nabi tanya, "Wahai Waraqah, mereka akan halau aku keluar pada sini?" Kata Waraqah bin Naufal, "Bahkan itulah jalan-jalan para Nabi yang terdahulu. Setiap daripada Nabi-Nabi yang terdahulu telah melalui jalan ni, begitulah juga dengan kau wahai Muhammad. Wallahi," kata Waraqah, "seandainya panjang usia aku, akan aku bersama dengan kamu, meletakkan seluruh jiwa, raga, jantung dan nyawa aku untuk mempertahankan kamu wahai Muhammad." Tuan Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Antara yang awal juga beriman kepada Allah di kalangan ahli kitab ialah Sayyidina Waraqah ibn Naufal radhiyallahu anhu. Daripada awal Waraqah dah beritahu sampai masa Nabi akan tinggalkan kota Mekah ni. Sebab tu bila sampai saat dan ketika Nabi pusing tengok kota Mekah, Nabi rindu. Nabi terpaksa tinggal satu orang wanita yang telah wafat mempertahankan Nabi, Sayyidatuna Khadijatul Kubra alaiha salam. Tuan-tuan, Nabi keluar daripada rumah Nabi pada tanggal 27 hari bulan Safar. Kita sambut Muharram tahun baru Hijrah bila? 1 Muharram.
Satu Muharram bukan Nabi keluar. Satu Muharram yang keluar ialah sahabat. Yang pertama keluar ialah Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab tu tanggal 1 Muharram itu diletakkan sebagai tarikh pertama, orang pertama yang keluar hijrah di kalangan para sahabat ialah Sayyidina Abu Salamah. Diikuti oleh sahabat-sahabat setelah daripada itu, dan antara yang akhir keluar, yang lewat keluar ialah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar bersama siapa dia? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi keluar daripada rumah Sayyidina Abu Bakar pada tanggal 27 hari bulan Safar. Nabi pergi mana? Sepatutnya daripada Madinah, daripada Mekah nak pergi Madinah ke arah utara. Tapi Nabi bergerak ke selatan. Menuju ke mana? Menuju ke Jabal Thur. Tuan-tuan pernah naik Jabal Thur? Tuan-tuan siapa yang belum pernah naik, tuan-tuan naik. Saya naik sekali hari tu taubat tuan-tuan, 3-4 tahun tak naik. Jabal Nur insya-Allah tuan, tiap-tiap tahun pergi mesti naik insya-Allah Jabal Nur. Rasa kuat naik Jabal Nur, 600 meter ya. Jabal Nur ni 600 meter je tuan-tuan. Jabal Thawr ni 22.4 km, 2.4 km. Jabal Nur ni tuan-tuan setiap jalan ada tangga. Jabal Thur ni tuan-tuan sat ada tangga, sat tak ada tangga, sat ada tangga, sat tak ada tangga. Hak tu pernah. Saya yang berumur 30 lebih ni tuan-tuan, naik Jabal Thur hari tu 3 jam. Disebab dah sampai atas, kita duduk setengah jam dalam gua. Turun balik lagi 3 jam tu. Separuh hari habis kat bukit tu. Tuan-tuan, umur Nabi berapa masa tu? Umur Nabi 55 tahun. Minta maaf, 53 tahun. 53 tahun, kita tunggu lagi 2 tahun nak sign surat pencen. Nabi SAW sekarang bergerak untuk mula fasa seterusnya dalam dakwah. Tak ada rehat untuk Nabi SAW. 13 tahun lunyai dengan orang Mekah, sehingga pintu-pintu rumah di Mekah ditutup. Nabi bergerak ke Taif, di baling batu orang Taif pun tutup pintu. Allah buka langit, Nabi di Isra wal Mi'raj kan turun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala buka pintu hidayah di kota Madinah, Nabi keluar untuk hijrah. Tuan-tuan, Abu Bakar Siddiq umur 51. 27 hari bulan Nabi keluar daripada rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, naik ke Jabal Thur. Hak panjat tu 2.4 km tuan-tuan, daripada rumah Nabi nak pergi situ. Kita sewa teksi tu bergaduh dengan driver. Sewa teksi bergaduh sebab apa? Teksi tu pakuk 50 rial. Kita biasa naik 20. Tiba-tiba kena pakuk 50. Kata, rasa nak tumbuk orang kat Mekah. Kata, Ustaz, mesti boleh tumbuk Ustaz sebab dah tahlul. Kalau belum tahlul kena dam Ustaz tumbuk teksi. Bawa tenang. Tuan-tuan, Nabi SAW jalan kaki dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Belum sampai bukit. Tuan-tuan, Abu Bakar Siddiq ni ajaib sifat dia. Ketika berjalan dengan Nabi, sekejap dekat depan, sekejap dekat belakang, sekejap dekat kanan, sekejap dekat kiri. Sampai Nabi SAW tanya, Abu Bakar, kau buat apa ni? Sat depan, sat belakang, sat kanan, sat kiri. Ya Rasulullah, aku khawatir kalau aku duduk belah kanan ada orang datang cederakan kau belah kiri. Aku risau kalau aku kat depan ada orang datang cederakan kau belah belakang. Ya Rasulullah, aku risau kalau kau cedera dalam perjalanan. Ini Abu Bakar Siddiq. Saya kadang tak faham dengan cinta ni. Tak ada orang yang telah meletak kecintaan dan menjadi kekasih Nabi yang paling tulen melebihi Abu Bakar Siddiq, yang tak ada siapa boleh potong keadaan tu sampai kiamat. Sampai kiamat, siapa boleh potong Abu Bakar? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dah sampai dah ke atas. Nabi dah nak masuk, terus Nabi tunggu Sat. Ya Rasulullah, tunggu Sat, aku masuk dulu. Kalau ada benda bahaya aku kena dulu ya Rasulullah. Tuan-tuan, maka jadi benteng untuk agama. Nyawa mereka meletak sebagai benteng. Hak ni orang pijak agama ni. Hak ni orang koyak-koyakkan agama ni. Hak ni orang tinggal solat. Ada orang tak tutup aurat. Hak baru ni ada orang buka aurat dan remeh-remehkan agama ni. Tuan-tuan, marah satu benda, kesian, sedih, menangis tengah malam untuk dia.
Ini sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah ke Abu Jahal. Abu Jahal buat teruk sangat dekat Nabi. Apa benda yang Abu Jahal tak buat dekat Nabi? Segala perkara yang orang yang tak patut buat pada satu orang manusia, Abu Jahal buat dekat Nabi. Akhirnya Nabi doa berhidayah juga. Ikrimah masuk Islam, anak Abu Jahal. Sayyidina Abu Bakar masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Sayyidina Abu Bakar masuk, dia letak semua kain, apa perca yang ada penuh lubang. Satu lubang. Tak ada kain. Sebahagian riwayat kata dia letak kaki dia. Dia duduk menyuluh-melunjur. Dan Nabi SAW masuk, Nabi duduk sebelah. Gua tu tak besar. Hari tu kami masuk 4 orang celih-celih. Masuk 4 orang. Nak kata dahsyatnya umat akhir zaman ni. Tuan-tuan dah masuk Jabal Thur, tuan-tuan masuk dalam gua. Gua tu lepas botal. Renovate dalam gua tu. Kalau boleh buat aircon saya ingat. Tuan-tuan masuk dalam gua Thur. Cantik dah simen. Dia kata mana? Allahu Akbar. Kita nak rasa macam kenikmatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berjuang dengan mencinta dalam keadaan susah payah tu mereka rasa nikmat. Apa nikmat paling besar? Bilal ditanya Bilal radhiyallahu anhu, Bilal, apa nikmat paling besar aku dalam agama ni? Bilal kata nikmat paling besar aku dalam agama masa batu diletak atas badan aku. Tak kalau mulut aku kata ahadun ahad, itulah nikmat paling besar aku dalam agama. Ditanya kepada Khabbab al-Arak radhiyallahu taala anhu, ya Khabbab, apa nikmat paling besar aku dalam agama ni? Nikmat paling besar. Tak kalau maka hamparkan badan aku di atas bara api di tengah padang pasir, lemak dan darahku memadamkan seluruh bara api, itu nikmat paling besar dalam agama ni. Macam mana umat ni rasa penat pula tarawih. Umat ni rasa penat dalam keadaan taat dalam ibadah. Orang dulu telah korbankan segala-galanya yang mereka mampu korban untuk agama. Nabi penat, Nabi baring atas riba Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tuan-tuan baca riwayat, berapa banyak kali Nabi baring atas riba Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Untung betul riba tu. Itulah riba yang sangat beruntung, yang Abu Ubaidah Al-Jarrah cukup cemburu, kata wahai Abu Bakar, kalau Nabi baring mesti tak riba engkau. Nabi baring mesti tak riba engkau. Ya Abu Bakar, bagilah peluang kat kami. Satu bila besi masuk dalam pipi Nabi masa peperangan Uhud, Abu Bakar Siddiq anak rawat Nabi, kata Abu Ubaidah Al-Jarrah, wahai Abu Bakar, bagi peluang kat kami. Kami nak rawat Nabi juga. Tuan-tuan, diberi peluang pada Abu Ubaidah Al-Jarrah, digigit besi tadi pada pipi Nabi, dikeluarkan sehingga patah gigi dia. Besi keluar, gigi dia pun patah. Cabut lagi sebatang dengan geraham lain, ditarik lagi, cabut besi tadi, patah lagi gigi dia. Kata Abu Bakar Siddiq, aku tak pernah melihat mana-mana lelaki yang lebih tampan, yang tidak mempunyai gigi lebih pada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kerana gigi dia untuk Nabi SAW. Tuan-tuan, Abu Bakar baring, Nabi baring tariba Sayyidina Abu Bakar. Dia sebut dalam Quran, dia ceritakan dalam tafsir, ada binatang yang telah gigit kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Risau Nabi terbangun, tak bergerak dah. Tahan sakit tu, air mata menitik atas muka Nabi SAW. Terbangun Nabi, tengok Abu Bakar Siddiq nangis. Sehingga Allah Ta'ala firman dalam Quran, perkataan Nabi ketika mana salah seorang daripadanya mengatakan kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah sedih, Allah ada dengan kita. Allah ada dengan kita. Abu Bakar Siddiq, tuan-tuan, kaki kena gigit. Dan Nabi SAW telah ludah dengan air liur. Nabi telah disembuhkan oleh Allah gigitan tadi. Berapa hari dalam gua? 3 hari. 27 hari bulan, 28 hari bulan, 29 hari bulan. Makan apa? Tuan-tuan, Abu Bakar Siddiq bukan dia seorang disiapkan untuk agama. Seluruh ahli keluarga dia disiapkan untuk agama. Dia siapkan anak dia, Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, yang sedang mengandung masa itu lebih kurang 7 bulan. Nabi naik gua masa usia Nabi 53 tahun. Abu Bakar Siddiq naik gua masa usia 51 tahun. Sayyidatuna Asma naik gua masa usia kandungan 7 bulan. Perut bersama mana tuan-tuan 7 bulan? Dia yang bertanggungjawab bawa makanan naik bagi kat ayah dia, bagi kat Nabi kat atas. Orang tak sedar sebab perut dia besar, maka dia letak sorokkan makanan-makanan tadi dalam baju dia. Kerana ketika perut dia besar, maka ketika tu tak ada siapa tanya dia mana dia nak pergi. Maka Sayyidatuna Asma ulang alik naik turun hantar makanan dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian siapa lagi yang terlibat? Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar, anak seorang lagi pun disiapkan juga. Apa kerja Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar? Kerja dia ialah mata-mata Nabi. Hari-hari dia akan pergi Darun Nadwah, dia akan pergi kat Kaabah, dia akan tengok keadaan hari ini seluruh kota Madinah telah diisytiharkan untuk menangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dapat hidup atau mati, hadiah dia 100 ekor unta. Maka dia akan naik ke Jabal Thur, bagi tahu berita sekian-sekian dekat Nabi. Turun balik, dengar balik. Esok naik lagi, beritahu berita sekian-sekian, turun balik. Itu kerja Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar, anak Nabi, anak Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Siapa dia lagi? Amir ibn Fuhairah radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa dia Amir ibn Fuhairah? Satu orang lelaki yang telah dibeli oleh Abu Bakar Siddiq, diseksa kerana iman, dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq, kerja dengan Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Amir ibn Fuhairah, ketika mana Bir Ma'unah, dia telah ditombak oleh satu orang, terbang jasad dia naik ke langit dalam keadaan dia menjerit, demi Tuhan Kaabah aku telah menang, yang bunuh dia masuk Islam. Amir ibn Fuhairah, kesan iman Abu Bakar siapkan untuk agama. Apa kerja dia? Setiap hari bawa kambing, gembala kambing naik atas Jabal Thur sampai ke atas perah susu kambing, bagi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar minum. Dalam masa yang sama, tapak kaki kambing-kambing tadi akan hilangkan tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar, akan hilangkan tapak kaki Sayyidatina Asma, akan hilangkan tapak kaki Abdullah bin Abu Bakar. Ini kerja, ini semua strategi-strategi yang disusun oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang lagi dibayar oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Siapa dia? Abdullah ibn Uraiqi. Belum Islam lagi. Sebagai apa? Sebagai navigator, penunjuk arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari pertama dia belum datang, hari kedua dia belum datang, hari ketiga dia siap unta, kelengkapan semua untuk keluar hijrah dan rute perjalanan yang tak akan dijejaki oleh siapa-siapa. Well plan pergerakan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah tanggal 29 hari bulan Safar, Nabi turun daripada Jabal Thawr. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bergerak sampai di satu kawasan di Dahban, ataupun dipanggil dengan Wadi Qudayd. Tuan-tuan kalau pergi umrah, kalau agak-agak free daripada Mekah, tuan-tuan pergilah Wadi Qudayd. Wadi Qudayd ada satu tempat, nama dia Kemah Ummu Ma'bad. Ada apa kat kemah tu? Itulah peristiwa yang menunjukkan mukjizat pertama masa Nabi keluar dan turun ketika mana Al-Isra Al-Mi'raj. Ada apa nama peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun daripada bukit, daripada gua, Nabi bergerak sampai di kemah Ummu Ma'bad. Nabi lapar, Abu Bakar Siddiq lapar, Amir ibn Fuhairah lapar, Abdullah ibn Uraiqi lapar. 4 orang masa tu dalam hijrah. Abdullah ibn Uraiqi kenal Ummu Ma'bad, kerana itu jalan yang dia biasa lalu. Maka ketika Ummu Ma'bad disapa oleh Abdullah ibn Uraiqi, suami dia tak ada kat rumah, bawa kambing-kambing semua pergi gembala. Maka Sayyidina Abdullah belum Islam masa tu, dia tanya kepada Ummu Ma'bad, wahai Ummu Ma'bad, ada apa-apa makanan tak untuk kami makan? Kami sedang bermusafir. Kata Ummu Ma'bad, tak ada apa makanan. Yang ada cuma di hujung kemah tu ada seekor kambing yang agak tua dah. Kalau bahasa kita, kambing pencen lah. Nak ikut kawanan pergi makan pun dah tak larat dah. Kira orang Kedah kata duk terheler kat ujung penjuru tu, tak boleh nak bangun, mangkit pun tak boleh dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, kalau kamu izinkan kami nak pinjam kambing tu. Ummu Ma'bad kata, ambil lah, kata, sebab tak ada manfaat apa pun kambing tu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila cakap macam tu je, Abu Bakar Siddiq dah faham. Ini Abu Bakar Siddiq, ini perbezaan talab dengan mansyah. Talab ni keinginan kita, talab ni kehendak. Mansyah ni dia tahu apa yang patut dibuat daripada kehendak. Abu Bakar Siddiq dia faham Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi kata nak minta pinjam kambing, dia tahu dah Nabi nak buat apa. Cepat-cepat dia minta pada Ummu Ma'bad ada bekas. Maka Ummu Ma'bad telah bagi bekas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pergi pada kambing tadi, maka Nabi tepuk dan Nabi sebut bismillah pada tempat susu kambing tadi. Dan dalam keadaan tiba-tiba tempat susu tadi besar, meleleh-leleh susu keluar daripada kambing tadi. Nabi telah perah sehingga penuh tempat bekas yang diambil oleh Abu Bakar Siddiq. Nabi minum, Abu Bakar minum, Amir ibn Fuhairah minum, Abdullah ibn Uraiqi minum, sampai kenyang semua minum. Selesai dah kenyang, Nabi perah lagi sampai penuh susu kambing tu. Nabi tinggalkan dan Nabi ketuk iglis, tempeh balik. Selesai makan, Nabi bangun dan Nabi tinggalkan Ummu Ma'bad. Abu Ma'bad balik daripada gembala.
Tengok-tengok dekat dalam rumah ada bekas penuh dengan susu. Maka ditanya kepada Ummu Ma'bad, wahai Ummu Ma'bad, ni mana susu banyak ni? Ummu Ma'bad kata, tadi ada satu orang lelaki datang yang aku lihat keadaan yang cukup indah daripada diri dia dan cukup berkat keadaan kehidupan dia. Siapa maksud kamu? Ni susu ni daripada mana? Dia kata daripada kambing tu. Kamu janganlah tipu aku. Macam mana boleh susu daripada kambing yang tak boleh buat apa ni? Wallah, dia kata Ummu Ma'bad, aku melihat keajaiban daripada lelaki tu. Kata Abu Ma'bad, ceritakan sifat daripada aku. Tuan-tuan, antara sifat yang paling lengkap, saya tak mau cerita malam ni sebab kita tak nak masa. 15 minit nak biar. Sifat yang lengkap dicerita oleh Sayyidina Ummu Ma'bad radhiyallahu taala anhu berkenaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya semua nak sebut satu. Antara perkataan yang disebut oleh Sayyidina Ummu Ma'bad apa dia? Lelaki tu wasimun qasim. Wasim ni apa dia? Wasim ni makna dia kening dia, mata dia, hidung dia, mulut dia perfect, sempurna. Memang mata tu kening patut macam tu, hidung patut macam tu, mulut patut macam tu. Sempurna wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qasim, sekali tengok, ya Allah, cantiknya. Tengok tempat lain, tengok balik, makin cantik dia. Tengok tempat lain, tengok lagi cantik dia. Inilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Ummu Ma'bad pertama kali tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh sifatkan kehidupan Nabi. Tuan-tuan, Sayyidatuna Aisyah kata apa? Wanita-wanita Mesir itu tak kala melihat Nabi Yusuf AS dipegang pisau dengan buah terpotong jari-jari mereka kerana apa? Keindahan wajahnya Nabi Yusuf AS. Wallah, kata Sayyidatuna Aisyah, seandainya wanita-wanita Mesir itu melihat keindahan Muhammad aku, kata Aisyah, bukan jari-jari mereka, pasti terpotong hati-hati mereka. Ini Nabi kita. Ajaibnya tuan-tuan, kita semua tak pernah tengok Nabi dan kita sayangkan Nabi lebih pada apa-apa. Cinta ajaib ialah cinta saya kita semua dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta para sahabat biasa, mereka tengok Nabi, mereka kenal Nabi, mereka duduk dengan Nabi, mereka berjuang dengan Nabi, mereka bercinta dengan Nabi, dan cinta mereka biasa kerana hidup sesama dengan Nabi. Cinta luar biasa. Kita semua tak pernah tengok Nabi. Kita tak pernah dengar suara Nabi. Kita tak tahu macam mana keadaan sebenar akhlak Nabi. Kita baca-baca aja, kita dengar-dengar aja. Tapi kita rasa rindu betul dengan Nabi. Tuba liman amana bi warani, Nabi kata beruntunglah siapa beriman dengan aku dan melihat aku. Wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba, beruntunglah liman amana bi walam yarani, mereka beriman dengan aku tapi sekali pun tak pernah tengok aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi tinggalkan kemah Ummu Ma'bad. Perjalanan Nabi bukan macam perjalanan kita. Kita pergi Madinah, ingat lagi nak? Berapa kilometer? Lebih kurang 20 kilometer lebih kurang. Naik bas. Itu pun kadang-kadang geram pula kamu tahu. Mikrofon teruk sangat. Bas apa ni? Travel lembik ni. Mikrofon teruk sangat. Ada bas tapi geram. La ilaha illallah. Nabi jalan kaki kan. Naik unta. Bukan bas ekon. Dan Nabi tak lalu jalan kita lalu tu. Kita lalu jalan cross, ikut Nawariyah. Nabi lalu ikut jalan mana? No, ikut Rabis. No, pusing. Ikut jalan tepi pantai untuk sampai ke Madinah. Perjalanan yang lebih jauh daripada jalan yang kita lalu. Tuan-tuan, kenapa Nabi disusah payahkan macam ni? Sebab nak bagi tahu pada kita semua, memang tak ada hijrah yang mudah. Hijrah ni payah. Kerana hijrah ni berperang. Setiap orang yang nak berhijrah, dia sedang berperang dengan diri dan nafsu dia. Sebab tu 4 golongan yang disebut, yang beriman, yang berhijrah, yang berjuang di jalan Allah, dan yang membantu orang yang berjuang di jalan Allah. 4 golongan ni ada 2 janji daripada Allah. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Yang pertama, keampunan Allah untuk mereka. Sebenarnya ni yang kita pentinglah hidup ni. Bukan masalah yang datang dalam hidup menyebabkan kita tension dan stres. Bukan. Ada 2 orang yang ada masalah sama dalam hidup dia. Seorang tension, seorang tak tension pun. Dua-dua accident, dua-dua naik Myvi. Dua-dua accident, dua-dua naik Myvi dekat highway yang sama, masa yang sama, pam, head on collision.
Hak yang seorang turun sepak tayar kita kawan. Hak yang seorang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Sikit pun hati dia tak ada apa sebab dia faham setiap takdir yang berlaku itu ketetapan ketentuan yang tak boleh lari. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah tuan-tuan ada masa sikit. Saya cerita kat tuan-tuan sikit daripada perjalanan hijrah Nabi. Hijrah ni nak sampai ke destinasi yang pertama kena tempuh mujahadah. Untuk sampai ke destinasi yang kena ada ialah cinta. Ini yang telah menguatkan sahabat bersama dengan Rasulullah sampai kota Madinah. Sebab tu tuan-tuan, saya dan tuan-tuan semua, kita umat yang tak pernah tengok Nabi SAW. Untuk kita sampai ke destinasi akhir kita, yang perlu kita lalu dalam mujahadah ni ialah cinta. Sebab tu pengharapan terhadap keampunan dosa Allah ni sangat besar, sangat penting. Sebab tu 4 golongan yang saya sebut tadi, yang pertama yang beriman, yang kedua yang berhijrah, yang ketiga yang berjuang di jalan Allah, dan yang keempat yang memberi wa'awa wa nasar, orang yang membantu orang yang keluar jalan Allah. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Untuk mereka yang pertama sekali keampunan Allah, yang kedua ialah rezeki yang mulia. Rezeki yang mulia. Saya sebut tadi tuan-tuan, 2 orang yang aksiden di tempat yang sama, jenis kereta yang sama, masa yang sama, tapi perasaan tak sama. Sebab apa jadi macam tu? Ulama kata sebab dosa tak sama. Satu orang yang cepat resah dalam hidup dia bukan disebabkan masalah hidup dia, tapi disebabkan dosa yang belum Allah ampuni. Taubat kepada Allah Ta'ala. Kalau rasa stres, rasa huru-hara, gelisah, banyak istighfar dan taubat kepada Allah. Kerana ini jalan ketenangan dalam hati. Allah janji benar ni. Dalam surah Nuh apa yang Allah sebut? فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Beristighfarlah pada Tuhan kamu, kerana dia sedang menanti untuk mengampunkan dosa-dosa kamu. Apa natijah istighfar? Yang pertama sekali, yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang lebat. Mufassirin kata apa makna hujan lebat ni? Rahmat, berkat, hidayat, ketenangan, bahagia akan turun dalam jiwa kehidupannya. Yang pertama tu yursilis samaa 'alaikum midrara. Yang kedua, wa yumdidukum bi amwal. Allah akan tambahkan harta dia. Susah, miskin, rasa macam sekat, tak boleh bergerak, kekurangan harta. Istighfar, Allah Ta'ala akan tambah harta. Wa banin. Yang ketiga, tak ada anak, istighfar, Allah bagi anak dia. Ada masalah anak, istighfar, Allah selesai masalah anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Untuk mereka Allah Ta'ala jadikan kebun-kebun yang sungai mengalir di dalamnya. Kebun yang sungai-sungai mengalir kat dalamnya, yang tak ada penghujung kekal, ni syurga. Tuan-tuan, natijah istighfar ni besar. Sebab tu keampunan ni benda utama satu orang hamba. Sebab tu Nabi SAW setiap malam, satu malam Nabi SAW menangis. Nabi habis doa, Nabi selesai dia tahajud, Sayyidatuna Aisyah datang, ya Rasulullah, boleh tak doakan untuk aku khusus? Nabi angkat tangan, Allahumma ighfir lil Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah sebelum selepas. Sayyidatuna Aisyah dengar Nabi doa macam tu, bangun melompat dah. Rumah Sayyidatuna Aisyah bukan besar pun, kecil lah. Melompat satu penjuru, berlari satu penjuru, lompat penjuru, berlari penjuru. Nabi tanya, wahai Aisyah, apakah kamu gembira dengan doa yang aku bacakan tadi? Sayyidatuna Aisyah kata, ya Rasulullah, siapa-siapa pun akan gembira kalau itulah doa kau baca untuk mereka. Wahai Aisyah, ketahuilah inna hadhihi da'wati lil ummati fi kulli salat. Inilah doa yang aku baca setiap hari dalam salat aku untuk setiap daripada umat-umat aku. 1400 tahun dulu. Saya dan tuan-tuan belum lahir lagi atas dunia, Nabi dah doa keampunan dosa yang kita akan buat hari ni. Siapa lagi lebih sayangkan umat ni lebih pada Nabi SAW? Siapa lagi yang diharapkan penghijrahan lebih daripada umat ni daripada Nabi SAW? Tuan-tuan, hijrah ni besar di sisi Allah dan Rasul. Bertaubat di atas apa kesilapan yang kita buat, mungkin kita sembunyikan, orang tak tahu apa yang kita buat.
Yang kita malu kalau Allah Ta'ala bentang dan bongkar ke akhirat nanti. Tuan-tuan, akhirat ni tak ada siapa akan lepas. Tak ada siapa akan lepas daripada mizan Allah. Tak ada siapa akan lepas daripada mahsyarnya Allah. Tak ada siapa akan lepas daripada soalannya Allah. Tuan-tuan, hari ni kalau dua orang je tengok kita buat satu benda yang salah, seorang minta maaf tentang bukan orang, kadang-kadang tengah buat dosa, kucing jatuh pun kita terkejut. Tuan-tuan, kat akhirat nanti daripada bayi yang terakhir lahir sampai Nabi Adam AS, semua berkumpul ke satu lautan manusia di mahsyar. Nama kita kena panggil. Semua orang tengok kita. Mana nak lari hari tu? Ainal mafar? Allah kata kalla la wadhar. Hari ni tak nak tempat lari. Hari ni tak nak tempat lari. Sebab tu tuan-tuan, masa untuk kita selamat kat sana di sini. Lahum maghfiratun, mintalah ampun kepada Allah. Kalau kita hijrah, ini makna kita sedang melalui perjalanan keampunan daripada Allah. Wa rizqun karim, dan Allah Ta'ala akan bagi apa? Allah akan bagi kepada mereka rezeki yang mulia. Mereka tak terhegeh-hegeh untuk dunia. Mereka tak terhegeh-hegeh untuk mengejar apa yang didapati daripada kehidupan orang lain. Kerana untuk mereka rezeki yang mulia, sehingga mereka tak larat dan tepih rezeki-rezeki yang datang daripada kehidupan mereka. Rezeki yang terhegeh-hegeh untuk masuk dalam pintu-pintu rumah mereka. Kerana hati mereka yang mereka usahakan dengan iman yang sempurna, mereka berhijrah atas maksud untuk redakan Allah, kemudian mereka keluar berjuang di jalan Allah, kemudian tak kala mereka melihat orang berjuang di jalan Allah, mereka lah pembantu dan perjuangan orang yang berjuang di jalan Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqan, kata Allah, mereka ialah manusia yang memiliki keimanan dengan keimanan yang benar. Tuan-tuan, saya nak tutup dengan satu kisah. Ini bukan zaman Nabi SAW. Dan ini zaman sikit jauh lepas Nabi wafat. Dan sebagai tuan-tuan yang selalu ikut kuliah, saya biasa dengar kisah ni. Anggap refresh untuk tuan-tuan. Mungkin ada yang pertama kali dengar. Tuan-tuan, di zaman Imam Malik bin Anas. Imam Malik ni, dia lahir lepas Nabi wafat. Jadi dia tabi'in. Dia hidup dengan para sahabat ridwanullah ajma'in. Makam di mana? Di Jannatul Baqi'. Di atas makam dia, makam guru dia Al-Imamun Nafi'. Dekat tengah-tengah, tuan-tuan, masuk dia dekat Jannatul Baqi', betul-betul sebelah kiri, tuan-tuan, makam kat tengah-tengah. Al-Imamun Nafi', Al-Imam Malik rahimahumullah, di zaman dia duduk di Mekah, di Madinah, minta maaf. Jauh di kota Basrah ada satu orang lelaki yang Islam, beriman kepada Allah, kata Islam, tapi hidup dia dengan dosa. Minum arak, maksiat, dan tak ada siapa berani tegur dia. Zaman sekarang mungkin ada tindakan undang-undang yang boleh dibuat. Zaman dulu memang dia ni kebal, tak mampu, orang semua tak berani dengan dia. Di kota Basrah, semua orang kenal dengan dia punya keadaan dosa dia. Satu hari dia buat majlis minum arak kat rumah dia. Sambil dia tunggu arak dah siap dalam rumah, tunggu kawan-kawan datang, tiba-tiba nampak ada sekumpulan manusia lalu depan padang yang luas depan rumah dia. Di tengah-tengah mereka ada satu orang yang sangat mereka muliakan, di atas satu keldai. Dia pun tak tahu siapa orang ramai ni, dan dia tak tahu siapa orang kat tengah tu. Dia pun akhirnya kerana tak tahu, dia ni samsing, dia masuk celah-celah tu, dia tahan keldai. Siapa kau ni? Tuan-tuan, lelaki atas keldai tadi tak sempat nak jawab. Orang kat bawah tolong jawab. Kamu tak kenal siapa dia ni? Al-Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj. Imam Syu'bah. Siapa Imam Syu'bah? Orang ramai tahu dah dia ni samsing macam mana. Jadi orang ramai pun layan lah. Imam Syu'bah ajar kami hadis. Dia muhaddisin. Muhaddisin tu apa dia? Mengajar kami hadis. Hafal hadis. Baca satu hadis pun nak dengar dia. Dia bukan nak dengar hadis pun. Dia nak cabar. Ada setengah orang macam tu. Dia suka tanya, bukan nak buat amal pun. Dia suka tanya. Saya nak tanya, kata benda ni boleh jadi apa nama orang panggil kalau nak buat YouTube, boleh jadi konten ni. Boleh jadi konten ni. Lepas tu monetize sikit. Oh, ini masuk ni. InsyaAllah ni. Tuan-tuan, zaman dulu walaupun tak ada YouTube, tapi sifat tu ada dah. Dia tahan. Baca sikit hadis pun nak dengar. Al-Imam Syu'bah ni satu orang ulama, satu orang da'i yang inginkan hidayah. Dia kata, kalau aku baca hadis panjang-panjang pun dia ni bukan nak dengar. Jadi baca hadis pendek lah. Dia baca satu hadis daripada satu orang sahabat Nabi yang bernama Abu Mas'ud bin Uqbah Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu.
Inna mimma adraka an-nasu min kalami nubuwatil ula idza lam tastahi fasni' ma syi't. Satu orang tu kalau tak ada sifat malu dalam diri dia, dia akan buat apa saja yang dia rasa dia nak buat. Pendek hadis tu. Tapi untuk orang lain, pelajar-pelajar dia, mungkin hadis tu dah biasa dengar. Biasa kita baca taklim kadang-kadang. Ada orang terbeliak mata dengar. Ada orang menangis dengar. Ada orang tidur. Penerimaan tak sama, bergantung pada persiapan hati untuk dengar. Kadang-kadang kalam sama, khutbah yang sama, bayan yang sama, ceramah yang sama, kesan tak sama. Bergantung pada persediaan hati untuk dengar. Begitu keadaan. Kalau ikut lelaki ni, dia dah patri hati dia, tapi hidayah, taufik ni Allah punya. Tuan-tuan, hadis tadi betul-betul telah menikam, menusuk dalam jantung hati dia. Bergenang air mata dia. Orang ramai telah tinggalkan dia. Sehingga mulut dia telah keluar satu perkataan yang dia tak pernah sebut selama hidup dia. Dia kata astaghfirullah. Dia kata astaghfirullah. Seolah-olah segala dosa yang dia buat dalam hidup dibentang oleh Allah depan dia. Sepanjang jalan masuk rumah dia telah menangis. Dia telah ambil dan kumpul semua botol arak dan dihancurkan di belakang rumah dia. Dia beritahu dekat mak dia, mak, kalau kawan-kawan saya datang nanti mak jamulah apa-apa makan. Hari ni saya akan tinggalkan tempat ni. Orang yang iman dah masuk dalam hati dia, dia telah keluar untuk berhijrah meninggalkan tempat dia semata-mata untuk meraih redha Allah. Dia pergi mana? Dia tinggalkan kota Basrah, dia lari pergi Madinah. Sampai di Madinah dia telah duduk dengan Al-Imam Malik ibn Al-Anas radhiyallahu anhu, mengaji dengan Imam Malik. Bukan ceramah kuliah-kuliah sejam, bukan keluar 3 hari, bukan keluar 40 hari, bukan keluar setahun. Al-Imam Az-Zahabi rahimahumullah beritahu lelaki ni duduk mengaji dengan Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu 25 tahun. 25 tahun duduk mengaji madrasah. Bukan nak keluar jadi ulama, bukan nak keluar nak bagi kita aku ustaz dah habis mengaji dah, bukan nak keluar begitu aku dah hafal hadis, aku dah hafal Quran, dah. Dia duduk 25 tahun dengan Al-Imam Malik bin Anas semata-mata nak belajar macam mana nak jadi hamba paling sempurna dengan Allah Ta'ala. Macam mana nak jadi hamba yang paling sempurna dengan Allah. Takut ni kalau balik akhirat ada satu ayat yang aku tak hafal. Tentu berapa ayat kita balik nak bagi bentang dengan Allah Ta'ala ayat Quran. Ada 6,236 ayat Quran. Kita nak bawa balik berapa ayat dibentang depan Allah Ta'ala. Tak cukup kita nak kata anak aku dah hafiz ya Allah, anak aku dah hafiz. Ini bukan tentang anak kita, ini tentang kita. Kita semua kena bersiap depan Allah. Dia persiapkan anak kita, tak apa, boleh jadi syafaat nanti. Tuan-tuan, kita tak tahu apa cerita kat sana nanti. Tuan-tuan, 25 tahun. Tuan-tuan tahu siapa dia lelaki ni? Lelaki ni disebut oleh Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata antara pelajar Imam Malik yang paling faqih dalam kitab Muwatta' ni lelaki ni. Daripada semua pelajar Imam Malik yang ribu tu, antara yang paling faqih dalam kitab Muwatta' lelaki ni. Siapa dia? Dia Al-Imam Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi rahimahullah. Mungkin kalau saya sebut nama dia, tuan-tuan kata siapa dia pula ni, tak nak dengar pun. InsyaAllah tuan-tuan kalau duduk dalam pengajian hadis akan biasa dengar nama ni. Tapi kalau saya sebut nama anak murid dia, tuan-tuan dah kenal semua. Al-Imam Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Inilah guru Imam Bukhari. Ini guru Imam Muslim. Satu hadis telah ubah seluruh kehidupannya. Satu hijrah, langkahan kaki untuk berhijrah, telah mengubah seluruh akhirat umat ni sampai kiamat. Keputusan Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj tak tinggalkan dia dalam dakwah. Walaupun satu patah ayat hadis Nabi dia baca, asbab dia jutaan manusia sampai kiamat dapat manfaat. Tuan-tuan, kita tak tahu siapa yang ada kat depan kita yang akan jadi manfaat untuk umat ni. Sebab tu kita tak tahu di sebalik biji durian musangking ada berapa batang ribu pokok musangking. Jangan pernah pandang remeh pada siapa-siapa. Rugilah kita kalau tak bagi masa untuk agama ni. Sebab apa, masa yang kita bagi itu cukup bernilai di sisi Allah, yang mungkin akan jadi asbab hidayah untuk orang lain dapat hidayah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Taala mudahkan kita semua. Semoga Allah Taala terima kita. Minta maaf tuan-tuan masa yang sangat singkat ni, tak dapat banyak nak cerita kat tuan-tuan. Tapi semoga Allah Taala hadirkan keberkahan kepada diri saya yang cakap untuk ambil manfaat dari apa yang saya cakap, dan tuan-tuan semua yang mendengar
untuk dapat manfaat juga insya-Allah. Sebelum saya tutup ni ada satu kitab ni tuan-tuan, saya susun sendiri. Tak banyak tuan, saya bawa 13 biji dekat belakang. Tuan-tuan kalau siapa yang ada saya susun ni kitab-kitab sahabat. Kisah-kisah kehidupan para sahabat dan macam mana kehidupan mereka menentang Nabi dan akhirnya mereka menjadi orang yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kitab kecil inilah yang saya susun daripada buku doa, ya tuan-tuan. Dan insya-Allah siapa yang ada niat untuk tunaikan umrah, dan ada kawan-kawan saya yang hadir hari ni juga ni, toke-toke travel belakang ni insya-Allah. Ada ni Sumayyah Travel. Ada travel apa lagi? Ada Jat Travel insya-Allah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada siapa-siapa yang nak pergi umrah, insya-Allah saya akan bawa bulan 8 ni jemaah pergi umrah, tapi dah penuh dah. Bulan 8 penuh, bulan 9 penuh. Bulan 10 atau 11? Bulan 11 insya-Allah baru nak buka. Bulan 12 baru nak buka. Ya tuan-tuan, kalau ada siapa-siapa, ada kawan saya kat belakang nanti, siapa-siapa yang dah berniat untuk tunaikan umrah dan ziarah, insya-Allah boleh nanti jumpa dengan kawan-kawan saya kat belakang. Boleh bagi nama lu, tinggal nombor telefon, insya-Allah moga jadi asbab manfaat kita ziarah sama-sama tempat ziarah. Semoga Allah Taala beri kekuatan pada kita untuk ikut jejak langkah mereka insya-Allah. Semoga yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik pun daripada Allah, tapi atas kelemahan dan dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Insya-Allah kita doa sikit. Moga amin dan tuan-tuan dan puan malam ni Allah Taala terima doa kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan sudah pandang kami, tolonglah pandang kami macam dulu kau pandang Nabi dan para sahabat. Ya Allah, kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina. Ya Allah, tangan yang kami angkat ni berlumuran dengan dosa. Ya Allah, kalau kau zahirkan dosa-dosa pada tangan kami saja pun cukup lah ya Allah untuk hitamkan seluruh langit dan bumi ni ya Allah. Tapi kami ketuk pintu rahmat keampunan kau ya Allah. Kami tahu kau lah Tuhan yang maha pengampun ya Allah. Tolonglah ampunkan semua dosa-dosa kami, jangan kau tinggal walaupun sikit ya Allah. Kami risau ya Allah, kau telah pisahkan kami dengan Nabi kekasih kami dengan benteng jarak masa 1400 tahun lama ya Allah. Kami rindukan Nabi kami ya Allah. Kami terbayang-bayang wajah Nabi kami. Kami mengharap-harap hadir Nabi dalam mimpi kami ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah. Kami tak dapat bersama Nabi atas dunia. Kami menggenggam rindu Nabi dengan sunnah-sunnah Nabi ya Allah. Jangan kau pisahkan kami lagi dengan Nabi ke akhirat kerana dosa-dosa yang kami buat ya Allah. Tolonglah ampunkan dosa kami supaya kami dapat melangkah dalam syurga kau nanti. Kami dapat menatap wajah kekasih kami ya Allah. Ya Allah, jangan kau gelincirkan mana-mana ahli keluarga kami kerana dosa-dosa mereka ya Allah. Ampunkan dosa mak ayah kami ya Allah. Tak ada orang dalam dunia ni yang lebih menghadirkan kehidupan yang baik sehingga untuk melihatkan kami hidup dengan baik, mereka sanggup menghancurkan kehidupan dunia mereka ya Allah. Ampunkan dosa mak ayah kami ya Allah. Kami tak sanggup tengok walaupun seri luka pada jari mereka, mana mungkin kami sanggup tengok kalau kau campakkan mereka masuk api neraka ke akhirat nanti ya Allah, kerana dosa-dosa yang pernah mereka buat ya Allah. Kalau mereka pernah tinggal salat, tolonglah ampunkan dosa mereka ya Allah. Kalau mereka pernah tak tutup aurat, tolonglah ampunkan dosa mereka ya Allah. Kalau mereka pernah buat apa-apa kemurkaan yang menghadirkan kemarahan kau ya Allah, ampunkan dosa mereka ya Allah. Ampun dosa anak isteri kami, keluarga kami ya Allah. Kami tak pandai nak didik mereka ya Allah. Jangan kerana kelemahan kami didik mereka tergelincir dalam tebing-tebing api neraka ya Allah. Ya Allah, tolong ampunkan umat ni ya Allah. Kesiankan umat ni ya Allah. Umat sibuk dengan dosa dan maksiat ya Allah. Ada yang dalam keadaan tinggalkan salat, ada yang dahaka pada mak ayah, ada yang sibuk tak tutup aurat, ada dalam keadaan diri terpentas menyanyi dalam keadaan langsung tak peduli dengan kau ya Allah. Ya Allah, kerana kami lemah buat dakwah, kurang menangis, umat ni sedang berada di tepi-tepi neraka ya Allah. Kalau Nabi hidup lagi hari ni, pasti Nabi akan bagi nyawa Nabi untuk umat ni ya Allah. Kami baca sirah kehidupan para sahabat ya Allah. Isteri-isteri mereka dijandakan untuk agama ni, anak-anak mereka diyatimkan untuk agama ni, seluruh kehidupan mereka disusahkan untuk agama ni, sehingga iman masuk dalam jiwa-jiwa kami ya Allah. Tapi di depan mata kami agama ini dipecah-pecahkan ya Allah. Tolonglah ya Allah, gunakan kami untuk agama jadi asbab hidayah untuk manusia datang pada perintah kami ya Allah. Kami tak pandai ya Allah. Tolong ajar kami kalau kami salah, betulkan kami ya Allah. Ya Allah, apa yang Nabi SAW minta dalam doa Nabi kebaikan untuk umat ni kami minta ya Allah. Apa yang Nabi SAW minta jauh daripada umat ni permusuhan, pergaduhan, wabak penyakit, bala bencana. Kau angkat dan jauhkanlah ya Allah. Ya Allah, di kalangan kami ada yang sakit kau sembuhkanlah. Ada yang diuji masalah rezeki kau lapangkanlah. Ada yang diuji masalah hutang kau langsaikanlah. Ada yang diuji masalah rumah tangga kau selesai. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.